Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk bahagian ini kita akan bincangkan satu tajuk umum, iaitu ohmmeter. Dan kita nak bincangkan yang asas juga berkaitan dengan mega ohmmeter. Ada dua bahagian lah. Satu bahagian yang asas ohmmeter, satu lagi adalah untuk mega ohmmeter. Pada kebiasaan kita punya ohmmeter ni berada pada satu peranti yang dipanggil sebagai multifunction meter, ataupun lebih dikenali sebagai multimeter. Dan dalam multimeter ni kita ada tiga alat pengukur asas, iaitu voltmeter untuk ukur volt, ohmmeter untuk ukur rintangan, dan juga milliammeter untuk ukur arus. Jadi ada tiga bahagian, dan di mana ohmmeter ni adalah peranti ataupun alat yang kita gunakan untuk mengukur rintangan. Dan kaedah pengukuran rintangan ni adalah kaedah yang ringkas, mudah dan juga cepatlah. Tetapi dari segi ketepatan, dia berada pada ketepatan yang agak rendah. Kenapa? Kerana kaedah pengukuran rintangan ni kita akan ambil sebagai satu nilai, ataupun kita akan anggap sebagai satu nilai anggaran, dan bukanlah nilai yang sebenar. Jadi kalau untuk dapatkan nilai rintangan yang lebih tepat, jadi kita kena gunakan ohmmeter yang lebih tepat lah, bukan ohmmeter yang dibina sekali dengan voltmeter dan juga milliammeter. Jadi dan pada ohmmeter juga kita ada yang kita panggil sebagai zero ohm adjustment, yang kita akan bincangkan pada slide yang berikutnya. Jadi kebiasaannya digunakan sebagai alat untuk, kita bagi sebagai anggaran pengukuran, di mana pengukuran ini adalah ukuran rintangan yang digunakan dalam liter-liter elektronik ataupun dalam liter-liter elektrik, dan juga digunakan sebagai untuk mengukur keterusan, apa yang dipanggil sebagai keterusan atau continuity. Ini adalah kaedah nak ukur sama ada satu wire itu bersambung ataupun tidak bersambung. Okay, sebagai contoh, kita ada satu wire di sini, ada satu hujung, kita ada wire panjang satu hujung. Jadi ohmmeter digunakan untuk mengukur sama ada wire ni ada terputus atau tidak. Jadi kalau ada terputus kat tengah-tengah sini, dia boleh kesan lah, tengah-tengah ni ada satu wire, tengah-tengah ni wire ni panjang, tapi tengah-tengah ni terputus. Okey, kita boleh gunakan sebagai alat untuk ukur keterusan, ataupun dalam satu fuse kita gunakan untuk ukur keterusan ni, sama ada fuse ni masih berfungsi ataupun sudah putus. Kalau fuse sudah putus, ohmmeter kat sini, kita ukur satu hujung yang lain, dia boleh tahu bahawa nilai ni adalah dah putus ataupun belum. Macam bagaimana kita nak tahu nilai ni dah putus ataupun belum? Jadi kalau pada fuse ataupun pada wire, sekiranya wire ni masih bersambung, ataupun fuse masih bersambung, nilai rintangan dia adalah rintangan 0 ohm. Jadi kalau tidak bersambung, rintangan dia adalah pada rintangan infinity, ataupun rintangan yang cukup tinggi. Dan ohmmeter ni juga digunakan sebagai satu alat ukur untuk
mengukur rintangan pada satu kita panggil tertimbang ataupun dalam bahasa Inggeris ni adalah reach. Jadi semasa kita buat ukuran tertimbang, jadi apa yang kita lakukan adalah kita akan buat satu nilai anggaran bahawa pada tertimbang itu nilai voltan telah kosong ataupun nilai rintangan yang jana ataupun yang diletakkan pada timbang tu adalah pada rintangan yang telah seimbang. Okay, jadi kita tengok kepada kita punya ohmmeter. Okay, secara asasnya ada perkara asas yang masih tidak berubah adalah bahagian sini. Okay, di sebelah sini lah kita ada yang kita panggil sebagai arus untuk movement coil. Satu lagi adalah dia punya movement coil di sini, dan kita ada dia punya rintangan dalaman ataupun RM ataupun internal resistance. Bahagian ini kita panggil sebagai Johnson valve PMMC dengan configuration di Johnson valve. Okey, apa yang berbeza? Ada bahagian yang di sebelah sini. Okey, yang dalam kotak ni masih sama, tak ada beza daripada yang sebelum-sebelum ni. Jadi yang dalam kotak 2 ni memang tidak berubah pasal inilah binaan asas kita punya PMMC. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini adalah kita punya PMMC akan disambungkan secara sesiri dengan satu litar dengan satu rintangan. Jadi dia sebenarnya kalau kita lihat kepada voltmeter yang kita dah buat sebelum ini. Okey, voltmeter. Okay, kita masih ada IM di sini. Kita ada RM. Ini masih sama ya. Ini adalah kita punya VM. Dan disambungkan secara sesiri untuk membentuk satu ohmmeter yang kita panggil sebagai RS. Di sini dah kita punya VFSD, okay, ataupun V full scale deflection. Jadi pada ohmmeter apa yang berbeza? Yang berbeza adalah dua kawasan ni, iaitu kawasan yang saya akan labelkan nanti sekejap lagi, iaitu di kawasan sini, di mana pada terminal A dan B ni, iaitu pada terminal ini A dan B adalah nilai rintangan yang kita nak ukur, di mana Rx ni adalah nilai rintangan yang kita nak ukur. Apakah EB? EB ni adalah kita punya bateri, di mana dalam kita punya meter. Okay, kalau kita lihat di sini, di kawasan sebelah sini, ini adalah VFSD. VFS ni dibekalkan oleh 1 liter luaran. Dan di mana dalam contoh ohmmeter di bawah ni, EB adalah kita panggil sebagai EB yang ini adalah satu bekalan punca voltan yang kita bekalkan oleh meter itu sendiri. Ini kita panggil sebagai internal voltage source. Dan biasanya ini akan dibekalkan oleh bateri. Okey, bezanya di sini, pasal di sini kita ada bekalan kuasa dalaman, satu rintangan yang kita nak ukur, 1 liter sesiri macam liter voltmeter, sama macam liter voltmeter. Okey, tetapi di sini dia punya konfigurasi dia berbeza sedikit. Okey, kalau kita tengok kepada kita punya jarum meter,
ini adalah satu contoh kita punya skala dalam kita punya multimeter. Scale yang kita boleh dapati di multimeter ataupun multifunction meter, di mana kalau kita tengok kita punya FSD, full scale deflection, adalah pada nilai kosong. Dan kalau pada voltmeter, kalau pada voltmeter ataupun ammeter, contoh ini adalah voltmeter, sini skala dia adalah 250, contohlah ini adalah kosong, di mana kalau untuk voltmeter full scale deflection kita pada satu nilai ataupun pada satu nilai voltan skala penuh. Tetapi untuk ohmmeter dia berbeza, di mana full scale deflection merujuk kepada nilai kosong, bukan yang ada nilai. Dan di mana pada kita punya adjustment ataupun pada kita punya nilai yang awal ni adalah nilai infinity. Jadi kalau kita tengok dia skala dia berbeza-beza. Di sini skala dia agak jarang, yang ni agak rapat. Okey, dia tak sama, dia tak seragam. Jadi kita tengok binaan tadi semula ya. Saya akan lukiskan semula. Jadi binaan asas tetap sama. Asas adalah satu start dengan bilangan dalaman RM, arus yang lalu adalah IM. Sini kita ada R1. Dan ini akan disambungkan kepada satu, tidak R1 Okey. Dan kita akan sambungkan satu lagi kepada satu nilai yang kita nak ukur. Okey. Di mana nilai rintangan yang kita nak ukur sini adalah nilai rintangan Rx. Dan nilai X ini dibekalkan oleh satu bekalan bateri, iaitu EB. Okey, jadi kalau kita lihat di sini adalah kita punya IT, arus total di sini. Arus total sama dengan arus pada movement coil. Kenapa? Pasal litar ni adalah litar sesiri. Jadi kalau kita lihat bahawa arus total adalah arus movement coil, ataupun kalau kita tengok pada nilai hukum Ohm, V sama dengan IR. Ini V, ini I dan juga R. Jadi untuk arus adalah V bahagi dengan R. Jadi IM adalah IM sama dengan IT sama dengan EB dibagikan dengan rintangan total kita lah. Jadi kita dapati bahawa rintangan total adalah jumlah rintangan yang terdapat pada Rx, R1 dan juga nilai Rm. Jadi kalau kita lihat kepada full scale deflection adalah ketika nilai rintangan Rx adalah kosong. Jadi untuk memudahkan penerangan, saya akan lukis semula dia punya litar-litar yang asas. Ini kita punya meter. Okey, dia Sunval PMMC. Dan arus IM. Okey, untuk ohmmeter kita perlu sambungkan dengan satu perintang sesiri yang kita labelkan sebagai R1. Dan kalau kita lihat kepada binaan dalaman untuk kita punya ohmmeter, kita perlukan satu
punca bekalan yang berasal daripada kita punya multimeter sendiri. Kerana untuk pengukuran rintangan dia perlu buat secara offline. Maksudnya tidak ada bekalan daripada luar. Okey, untuk mengukur satu rintangan pada terminal A dan B, terminal A, terminal B, sambungkan dengan kunci bekalan dalaman pada kita punya meter yang dipanggil sebagai EB. Okey, kat mana kita nak letak kita punya perintah yang kita nak ukur adalah pada terminal A dan juga terminal B. Itu kat sinilah. Kita akan sambungkan di sinilah terminal kita punya RX. Okey. Dan kalau kita dapati bahawa pada full scale kita tengok skala pada ohmmeter, di ohmmeter ya, skala yang paling sebelah kiri adalah infinity, skala belah kanan adalah kosong. Jadi kita punya full scale deflection adalah pada nilai kosong. Di manakah ini berlaku? Sekiranya jarum berada pada full scale deflection, nilai Rx ni ada nilai kosong, di mana terminal A dan juga terminal B dipintaskan. Jadi kalau kita lihat kepada hukum Ohm, V sama dengan IR. Jadi I adalah V bahagikan dengan R. Jadi kita punya arus setelah I total kita di sini I total kita adalah sama juga dengan nilai IM adalah voltan yang dibekalkan adalah EB terhadap kita punya rintangan total. Jadi berapakah rintangan total kita? EB. Okay, jadi adalah X tambah R1 tambahlah dengan RM. Jadi kita akan dapat nilai EB Rx adalah kosong tambah R1 tambah RM. Kita dapat nilai yang ni lah. Itu pada arus moment coil adalah pada kita punya bateri yang dibekalkan pada kita punya multimeter terhadap nilai rintangan sesiri. Ini R1 dan juga nilai rintangan dalaman RM. Dan pada full scale deflection itu adalah arus maksimum. Apa yang dipanggil sebagai zero deflection. Zero deflection ketika kita punya meter berada pada sinilah, berada pada nilai infinity. Itu nilai kita punya ohmmeter, nilai pada nilai infinity. Jadi kalau kita lukis mula litar yang binaan litar yang asas, okay, kita punya meter ada kita punya PMC di asal mula iaitu RM dan RM. Untuk membentuk satu ohmmeter kita kena sambung dengan satu rintang sesiri yang kita namakan sebagai R1. Kita tak namakan RS. Kenapa? Pasal RS tu kita rujuk untuk voltmeter, bukan untuk ohmmeter. Jadi di sini adalah satu terminal under test yang kita panggil sebagai terminal A, terminal B, di mana ini akan disambungkan kepada satu bateri, dan bateri itu adalah bateri dalaman pada kita punya meter. Dan di manakah nilai rintangan yang kita nak ukur? Nilai rintangan ni berada pada nilai pada terminal A dan juga terminal B. Ini kita namakan sebagai Rx. Okay, jadi zero deflection akan berlaku pada nilai Rx adalah infinity. Dan kalau kita lihat yang ini, kita punya binaan, kita punya hukum Ohm di sini. Okay, Im adalah EB terhadap kita punya rintangan total.
di mana rentangan Rx adalah infinity. Jadi rentangan total kita adalah EB Rx tambah R1 tambahlah dengan Rm. Jadi kita dapat yang ni lah. Jadi oleh kerana nilai Rx ni adalah tinggi, okey, jadi dia akan membawa pembahagian besar, dan nilai arus yang lalu ni akan dapat nilai menghampiri kosong ataupun kosong. Jadi apa yang berlaku kalau nilai Im ni kosong? Ini akan menunjukkan bahawa nilai Rx ni adalah infinity ataupun satu sambungan yang terputus. Itu yang kita tengok sebagai contoh tadi, daripada satu fuse. Kalau satu fuse yang berfungsi dengan baik begini, kalau kita sambung kepada satu ohmmeter, nilai rentangan Rx ni kita akan dapat nilai kosong. Kalau satu fuse yang terputus, fuse dah putus, katakan dah putus ya, kita putus. Kita sambungkan dengan ohmmeter. Apa yang berlaku? Ohmmeter tu akan memberi bacaan infinity kerana nilai Rx ni sudah, nilai tangan sini sudah menjadi infinity, yang menunjukkan bahawa litar yang diuji ataupun litar yang sedang diuji tidak tersambung. Yang ini kita akan gunakan biasanya dalam pengujian keterusan dan juga pengujian litar arus ataupun rintangan yang agak tinggi. Okey, kalau kita lihat kepada kita punya binaan semula sini, jadi pada kebiasaan ni, kalau kita lihat pada emitter ya, kita tengok pada emitter balik. Okey, sambungan 1 litar di asal ni di sini, kita punya PMMC akan disambungkan secara, kalau kita ingat balik, dia akan sambung secara selari. Kita panggil sebagai arc-shunt, di mana nilai arus yang lalu pada kita punya meter ni mestilah nilai yang paling minimum, dan yang majoriti akan lalu pada kita punya shunt resistor, untuk memastikan bahawa kita punya litar di sini akan dipelihara supaya tak mudah rosak lah. Okey, oleh sebab itu, kerana arus yang lalu ni adalah arus yang paling minimum, kebiasaannya nilai Rm tu adalah nilai yang relatifnya rendah. Okey, jadi kalau kita lihat balik kepada kita punya binaan ohmmeter jadi kita ada 3 jenis perintang. Satu perintang dalaman, satu perintang sesiri, yang membawa pada binaan ohmmeter. Kita ada satu disambungkan kepada satu kita punya meter, connection device kita yang ada di tangan dalaman Rm, dan juga disambungkan kepada satu terminal untuk menguji kita punya perintang, disambung kepada satu bateri lah. Bateri ni adalah EB, dan di tangan yang kita nak uji, kita letakkan di sini, letakkan pada terminal A dan juga terminal B, dan kita nak uji lah di tangan Rx. Jadi secara relatifnya Rm ni, nilai Rm ni adalah nilai dia lebih kecil daripada nilai R1 dan juga Rx.
secara relatifnya lebih kecil. Okey, jadi kalau kita lihat kepada binaan nita dalaman ni, okey, sekiranya kita gunakan ataupun kita perlukan untuk 50% deflection ataupun pada 0.5 FSD. Jadi nilai rintangan RM ni kita boleh abaikan ni. Jadi nilai itu terlalu kecil, jadi secara relatifnya tidak memberi pengaruh yang agak besar. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, arus yang lalu pada sini IM adalah inilah EB, RX, R1 dan RM. Okey, oleh kerana nilai RM ni kecil, jadi kita akan abaikan. Kita akan abaikanlah. Jadi sebenarnya dia begini. Jadi EB per RX tambah R1. Dan kita tahu bahawa kita punya sekiranya nilai kita punya deflection ni separuh, arus yang lalu akan adalah separuh daripada nilai asal, iaitu pada 1/2 kita punya IM. Okey. Oleh sebab itu kita dapati bahawa nilai yang anggaran yang sepatutnya sama di sini, nilai R1 sepatutnya sama dengan nilai RX ataupun menghampiri nilai RX. Jadi daripada situlah kita boleh tengok berapakah dia punya deflection. Kalau deflection separuh, nilai arus tu akan jadi separuh. Kalau deflection suku, nilai arus IM ni akan jadi 1/4. Okey, jadi kita tengok kepada kita punya contoh, di mana contoh di sini kita punya bekalan ataupun kita punya voltmeter, dia ada bateri sebanyak 1.5 volt. Okey, dan arus adalah pada 100 mikroampere. Dan rintangan total R1 tambah RM adalah 15 kilo ohm. Okey, jadi kita nak tentukan di mana nilai RX. Okey. Kat manakah kita punya deflection untuk yang A ni? Kat manakah kita punya deflection? Adakah pada zero deflection, pada full scale deflection ataupun pada half deflection? Sekiranya RX ni adalah kosong. Dan kita nak tahu di sini apakah yang berlaku pada kita punya skala kalau kita punya deflection tu, pesongan tu berada pada separuh, 1/4 dan juga pada 3 suku. Untuk bahagian pertama, kalau kita lihat di sini, dia akan menguji sekiranya nilai RX tu dah kosong, di mana terminal A dan terminal B tu dibintaskan. Kalau kita lihat di sini, kita beranggapan bahawa nilai RX ni adalah kosong, di mana terminal A, terminal B bertindak seperti ia dibintaskan. Dan kalau kita tengok di sini, IM yang diberikan adalah nilai pada 100 mikroampere. Okey, jadi bagaimana kita nak dapatkan dia punya nilai arus dan juga nilai berapakah dia punya deflection dia? Kalau kita lihat di sini, nilai IM dan arus yang lalu pada litar ini, kita lihat pada persamaan asas yang kita gunakan adalah nilai voltan bekalan KEB, itu pada 1.5 ya. Nilai voltan bekalan kita adalah pada 1.5 volt. 1.5 volt. Okey. Dibagikan dengan rintangan total, iaitu rintangan RX, R1 dan juga RM. Dan diberikan nilai R1 dan tambah RM adalah pada nilai 15 kilo ohm.
Jadi kita dapati bahawa nilai arus lalu pada kita punya litar adalah pada 100 microampere, iaitu nilai arus maksimum. Okey, jadi nilai arus maksimum akan berlaku pada full scale deflection pada satu kita punya skala pada satu pesungan penuh. Jadi untuk pada separuh full scale deflection pada pesungan separuh litar yang ni. Okey, secara ringkasnya kalau kita punya pada full scale deflection, IM adalah pada Imax. Okey, iaitu yang diberikan pada asalnya lah. Jadi pada 0.5 full scale deflection, apa yang berlaku pada IM ni patut nilai dia dapatlah nilai separuh, iaitu 0.5 kalikan dengan IM. IM yang mana? IM yang asal, iaitu pada 100 microampere. Okey, jadi kalau kita lihat kepada separuh daripada pesungan separuh, jadi arus yang lalu pun sepatutnya separuh, iaitu separuh daripada 100 microamp kita akan dapat pada 50 microampere. Jadi total kita adalah Rx tambah R1 tambah Rm. Rx kita letak di sini 1, dan juga kita punya nilai Rm. Jadi apa yang kita dapat di situ adalah pada berapakah nilai Rx. Daripada persamaannya ini kita dapati bahawa nilai Rx adalah EB per IM 0.5 tolak dengan R1 tolak tambah Rm. Yang ini adalah sebenarnya kita punya nilai yang ini, IM pada kita punya 0.5. Ini secara kita panggil secara general. Jadi kalau kita nak buat nak dapatkan nilai Rx pada pesungan separuh, jadi IM pun kenalah nilai separuh, iaitu EB adalah 1/5, IM pada separuh lah 50 microamp, R1 tambah Rm diberikan pada 15 kilo ohm. Jadi kita akan dapat nilai Rx tu pada 15 kilo ohm. Dan kita dapati bahawa nilai Rx pada 0.5 sama dengan nilai R1 tambah Rm. Okey. Jadi Rm ni kecil sangat, relatively small berbanding dengan R1. Jadi kita akan ambil nilai gabungan penuh R1 tambah Rm. Kita lihat pula pada suku daripada FSD, suku daripada full scale deflection. Dan kita masih merujuk pada kita punya litar ni. Jadi kalau pada suku, apa yang berlaku, apa yang kita boleh anggarkan, kita anggarkan bahawa nilai arus yang lalu sepatutnya adalah juga pada nilai 1/4. Kita berlitar ni, maksudnya arus yang lalu di sini sepatutnya adalah pada 1/4 daripada nilai IM yang telah diberikan, iaitu pada nilai 100 microampere. Jadi nilai arus pada movement coil pada 0.25 FSD adalah 1/4 daripada nilai asal, iaitu pada 25 microampere. Jadi daripada kita punya nilai RT ni, RT adalah nilai Rx sekarang, iaitu pada 0.25 R1 Rm. Nilai 2 ni tak berubah lah, 2 ni masih tetap sama, iaitu adalah nilai daripada voltan yang diberikan oleh kita punya multimeter, iaitu pada 1.5 volt dibagikan dengan arus pada kita punya movement coil. Jadi kalau kita nak buat satu terbitan ringkas kalau Rx
itulah EB dibagikan dengan IM tolak dengan R1 tambah RM, di mana nilai RX dan juga IM ni, RX di sini dan juga IM merujuk pada kita punya deflection dan kedudukan kita punya deflection, sama ada separuh suku ataupun 3 suku. Jadi kalau untuk 0.25 adalah EB bagikan dengan IM pada 0.25 ditolak dengan R1 tambah RM. Jadi kita akan dapat pada lebih kurang 45 kilo ohm. Untuk bacaan pada kita punya pesongan pada suku atau tempat daripada pesongan penuh. Bagaimana pula untuk 0.75? Jadi kalau kita rujuk pada litar asas, kita akan buat anggaran, buat anggapan bahawa arus yang lalu di sini adalah juga pada 0.75 daripada arus pada full scale deflection, iaitu pada pada 100 microamp. Jadi 0.75 daripada 100 microamp kita dapatlah pada 75 microampere. Kita masih gunakan formula yang sama dan kita terbitkan untuk dapatkan nilai Rx pada 0.75, di mana pada kedudukan ini pada 3/4 daripada full scale deflection, kita akan dapati bahawa nilai Rx itu adalah pada 5 kilo ohm. Kita dapat juga ohmmeter yang ada penalaan untuk 0 ohm. Okay, dan kalau kita lihat pada konsep mereka bentuk jadi ada tambahan di sini, iaitu pada R2. Asalnya adalah kita punya punca bekalan EB ni yang daripada dalam multimeter di tangan yang kita nak ukur pada terminal EB, di tangan siri terhadap kita punya PMMC di Austen bar. Okey, kita punya deflection meter, dan ada tambahan di sini pada sambungan selari di sinilah R2 yang disambungkan selari dengan kita punya deflection meter kita. Okay, apa tujuannya ini? Apa tujuan kita letakkan kita perintang selari di sini? Jadi sekiranya bekalan kita punya bekalan sumber dalaman ni adalah 1.5, dalam meter dia mungkin gunakan, ada yang guna 3 volt, ada yang guna 9 volt, ada yang guna 12 volt. Ni adalah merujuk kepada bekalan dalaman kita punya multimeter. Okay, dalam contoh ini kita akan gunakan, kita anggap bahawa bekalan dalaman kita adalah 1.5. Itu sebagai contoh, bukan sebagai nilai hakiki ataupun nilai mutlak. Okey, dan sekiranya voltan bekalan ni pada 1.5, contoh di sini, kekal pada nilai 1.5 dan tidak menyusut. Okey, jadi litar sesiri yang kita gunakan untuk mengukur rintangan ni adalah beroperasi pada keadaan yang memuaskan, dan kita boleh dapati kalau kita pintaskan antara A dan B ni, kita boleh dapati bahawa nilai pintasan tu akan memberi nilai 0 volt. Jadi kita tahu bahawa nilai bekalan bateri ni makin lama makin menyusut, dan arus yang dibekalkan tu makin lama makin kurang. Oleh sebab tu kita perlukan nilai satu penalaan yang disambungkan kepada kita punya deflection meter untuk membetulkan ataupun menala semula keadaan pada 0 ohm. Jadi kita akan lihat perspektif ini daripada sudut asas, iaitu kalau kita lihat kepada kita punya
kita binaan ohmmeter secara asas. Ni kita punya deflection meter yang ada nilai arus untuk movement coil dan rintangan dalaman. Dan untuk kita punya ohmmeter ni dia akan sambung secara sersiri oleh satu bintang yang dinamakan sebagai R1. Dan ini akan disambungkan ke satu terminal testing yang dinamakan sebagai terminal AB dan disambungkan kepada satu punca bekalan dalaman ataupun bateri pada kita punya multimeter yang dipanggil sebagai EB. Ini kita punya binaan asas ya. Jadi kita ada satu perintang secara sersiri. Sini yang dinamakan R1, ada deflection meter, ada bateri, dan ada satu terminal yang kita nak gunakan sebagai uji kita punya rintangan. Inilah binaan asas ya. Kita belum masuk yang untuk yang zero ohm adjustment lagi. Jadi katalah ini rintangan yang kita nak uji, ini dipanggil sebagai RX. RX ni boleh apa-apa nilai lah. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, sekiranya bateri menyusut, nilai EB ni menyusut daripada nilai rujukan kita 1.5 volt kepada satu nilai yang lain lah. Okay. Jadi apa yang berlaku, skala yang kita gunakan untuk mengukur kita punya rintangan, okay, daripada infinity ni kepada ohm ni, skala ni sudah tidak lagi memberikan bacaan yang betul. Okay. Kerana apa? Kerana arus, kalau yang lalu di sini, arus ni arus IM ataupun IT yang lalu akan menyusut. Okay. Walaupun sekiranya nilai RX ni boleh kita ubah-ubah, boleh kita tala balik. Jadi kalau kita lihat bahawa R1 di sini, nilai R1 ni tidak boleh adalah nilai tetap, dia tidak boleh berubah, dia tak boleh buat adjustment. Sekiranya nilai R1 ni boleh ubah pun, kita punya bacaan masih tetap tidak tepat, kerana kita punya rintangan baru merujuk pada rintangan R1 dan juga RM. Yang penting di sini adalah dia punya arus. Walaupun kita ubah nilai R1, nilai arus ini tidak akan dapat nilai yang optimum. Okey, jadi untuk membetulkan keadaan itu, apa yang dilakukan adalah dengan menambah satu lagi perintang secara selari. Okey, jadi kalau tengok ni kita ada satu data sersiri saja, dia ada arus adalah arus IM ataupun arus pada coil movement. Jadi untuk membetulkan keadaan ini, di mana keadaan itu adalah keadaan ketika bateri itu menyusut, bukan keadaan ketika bateri itu pada optimum. Pada optimum tak ada masalah lah. Jadi kalau bateri itu makin lama makin menyusut, dan kita tahu dia punya sifat bateri itu makin lama makin menyusut lah sampai dia dah tak boleh guna. Jadi kita tambah satu lagi rintangan yang kita panggil sebagai R2, dan rintangan inilah rintangan boleh laras. Jadi rintangan ini digunakan ketika mana nilai voltan ini sudah menyusut untuk membetulkan bacaan pada kita punya skala. Jadi secara keseluruhan, lita ini adalah lita ohmmeter dengan penalaan pada 0 ohm. Sebelum kita pergi lebih perinci bagaimana pengiraan pada ohmmeter dengan pelarasan 0 ohm rintangan, jadi kita pergi pada binaan asas dahulu,
supaya awak lebih jelas bagaimana perjalanannya. Jadi kalau kita tengok pada kita punya binaan utama adalah satu diffraction device, alat dengan satu peranti yang boleh dipesongkan, yang terdiri daripada satu deflection device dan ada rintangan RM, dan juga arus yang lalu pada deflection device itu adalah IM. Ini yang paling asas lah untuk PMC di Asumbat. Dan untuk membina satu ohmmeter, dia akan disambungkan kepada satu perintang secara sesiri yang dinamakan sebagai R1. Dan tempat pengujian kita punya rintangan adalah dua terminal, iaitu terminal A dan terminal B, dan kemudian disambungkan kepada satu punca bekalan. Dalaman multimeter, dan contoh ni adalah nilai dia adalah pada nilai 1.5 volt. Jadi kalau kita lihat kita punya perintang yang kita nak uji diletakkan pada terminal A dan B, dan kita namakan dia sebagai RX. Pada keadaan asas yang begini, arus yang lalu sini adalah I total, di mana I total di sini adalah sama dengan I pada movement coil. Pasal sambungan inilah sambungan secara sesiri. Tetapi sekiranya kita tambah fungsi untuk zero ohm adjustment, kita kena tambah satu lagi rintangan perintang oleh laras pada kedudukan selari dengan kita punya meter, iaitu di mana disambung di sini lah. Inilah kita punya R2, dan inilah perintang boleh laras. Dan di sini ialah kita punya I total lah. Jadi I total tak sama dengan IM pasal ada dua simpang. Katalah simpang di sini kita namakan sebagai IS. Jadi I total sama dengan IS tambah dengan IM. Jadi untuk memudahkan pengiraan, jadi kalau kita lihat di sini kita ada dua kawasan di mana rintangan ini adalah rintangan yang disambung secara selari R2 dan juga RM. Dan kalau kita dapati bahawa di sini kita ada 4 perintang, R1, RX, R1, R2 dan RM, di mana R2 dan RM disambungkan secara selari. Dan untuk memudahkan kita punya pengiraan, kita akan terjemah dalam bentuk beginilah, bentuk yang baru, iaitu ada punca bekalan, ada arus total sama macam ni, ada AB untuk RX, R1, R2 dan RM, di mana arus yang lalu pada keseluruhan litar ni adalah arus I total. Jadi arus yang lalu di sini adalah I total. Pasal dah tak ada simpang, kita buat dalam bentuk siri. Jadi untuk pertama, kita akan dapatkan nilai rintangan, jumlah rintangan yang terdiri daripada RX, R1, R2 selari dengan RM. Kita akan dapat nilai RT, iaitu RX tambah R1 tambah R2 selari dengan RM. Jadi nilai I total adalah voltan yang dibekalkan, iaitu EB di sini, terhadap jumlah keseluruhan rintangan. Jadi kita akan dapatlah nilai yang ni, EB dibagikan dengan RX tambah R1 tambah R2 dan yang diselarikan dengan RM. Itu untuk mengira I total. I total di sinilah. I total di sini sebelum simpang IS dan juga IM. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya
ringkasan lita ini. Jadi nilai arus yang lalu dalam lita ini adalah I total. Jadi untuk voltan Vm adalah voltan di antara R2 yang diselarikan dengan Rm. Kita akan dapat Vm di sini lah. Jadi nilai Vm adalah nilai arus I total ni semua sekali dikalikan dengan nilai gabungan nilai terbitan antara R2 diselarikan dengan Rm. Kenapa nak buat begini? Pasal kita nak tengok dia punya rujukan nanti. Untuk lebih jelas saya akan lukis semula di sini. Kita ada simpang di sini IT. I total, di mana I total ni adalah daripada rintangan yang pertama ni lah, satu. Kita ada dua simpang. Satu simpang yang pergi kepada R2, kita boleh laras. Satu simpang lagi pergi pada deflection meter, dan kita punya RM. Dan di sini adalah kita punya arus IM. Ini saya letak tadi adalah IS ya. S. Mana I total sama dengan IS tambah dengan IM. Jadi apa yang kita nak kira di sini adalah arus yang lalu pada deflection meter, bukan arus total ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ambil rujukan ni semula adalah Vm antara R2 dan juga Rm. Jadi nilai sini adalah nilai Vm lah. Dan nilai Vm. Jadi serupa juga nilai yang sini, pasal dia sambung secara selari. Dan kalau kita tengok nilai Vm ni adalah I total tadi yang kita dah kira dikali dengan R2 selari tekan dengan Rm. Jadi apa kita nak cari di sini adalah nilai Im. Jadi bagaimana kita nak terbitkan nilai Im yang kita nak ukur di sini. Kita terbitkanlah nilai Im di sini. Jadi Im diterbitkan daripada kita panggil sebagai current divider. Okey, kalau kita tengok semula konsep current divider. Okey, kalau ada satu, katalah ini adalah IT. Yang ini RA, yang ini RB. RB ya. Ini kita panggil sebagai IB. Yang ini kita panggil sebagai IA. Jadi bagaimana nak cari IA ataupun IB berdasarkan current divider rules. Okey. Jadi IA sama dengan R total dibagikan dengan RA kali dengan I total. Ini current divider. Dan current divider ni kalau kita lihat di sini pada konsep yang atas ni, kita dapati bahawa IM adalah kita tengok di bawah ni R total dibagikan dengan kita punya RM kali dengan IT. Jadi kalau kita terjemah semula dalam bentuk yang lain, dia akan dapat dalam bentuk yang ni lah, di mana R total kita adalah R2 diselarikan dengan RM, okay, dibagikan dengan RM kali dengan IT. Jadi kita akan dapat terbitan IM pada IT R2 dibagikan dengan R2 tambah RM. Ini untuk mendapatkan nilai pada I movement coil. Jadi kalau kita uji nilai Rx yang berada pada terminal A dan B, dan sekiranya nilai Rx itu adalah nilai kosong, iaitu sekiranya terminal A dan terminal B itu kita pintaskan. Inilah terminal A,
Kemudian B ni kita pintaskan. Kalau kita pintaskan, bermaksud nilai Rx tu adalah kosong. Dan R total adalah Rx tambah R1 tambah dengan R2 yang diselarikan dengan Rm. Okey. Jadi kalau kita pintaskan, maksud Rx ni kosong lah. Rx ni akan dapat nilai kosong. Dan oleh itu kita akan dapat nilai RT adalah nilai 1 tambah R2 tambah Rm. Jadi kalau kita lihat kebiasaannya, okey, saya lukis semula. Kita ada R1 di sini. Kita sesiri. Dan kita ada kita punya rintangan boleh ubah. Yang kita boleh adjust. Itu zero ohm adjustment R2. Dan juga satu bintang dalaman pada deflection meter kita RM. Okey. Kebiasaannya R1 lebih besar daripada, jauh lebih besar daripada RM. Jadi nilai RM ni kecil, nilai R1 ni besar. Okay, dan kita tengok aspek pada R2 dan RM. R2 dan ini adalah RM. Sekiranya nilai RM ni kecil, ni kecil, yang ni besar, large. Okey, ataupun nilai RM ni kecil, nilai R2 ni besar. Apa jadi kalau jadi selari? Sebagai contoh, kita ambil satu contoh yang lebih jelas lah. Contohnya, kita ambil satu nilai. Katakan nilai RM ni adalah nilai 10 ohm. Nilai R2 ni adalah 1K. Kalau 1K kita selarikan dengan 10 ohm, dapat nilai berapa? Kita akan dapat nilai hampir dengan 10 ohm. Maksudnya apa-apa nilai selari dia akan ikut mana yang lebih rendah. Pasal arus dia akan lalu pada nilai yang paling rendah supaya dia senang lalu lah. Okey. Jadi oleh sebab itu kita dapati bahawa nilai R2 dan RM, sekiranya kita dapatkan nilai rintangan setara antara dua ini, kita dapati nilai itu akan menjadi nilai kecil walaupun R2 ni besar sebab dia selari. Oleh sebab tu R1 akan menjadi jauh lebih besar daripada nilai R2 dan juga yang diselarikan dengan RM. Jadi total RT kita adalah menghampiri nilai R1. Okey, RT kita adalah, kita boleh anggap sama sebagai nilai R1 pada full scale deflection, pada skala penuh. Dan daripada persamaan ini kita dapati bahawa nilai Rx ni kosong. Nilai yang ini merah ni kita boleh abaikan. Jadi tinggal hanyalah arus sama dengan EB dibahagikan dengan R1. Okey, untuk contoh yang kedua, sekiranya nilai Rx sama dengan nilai R1. Sekiranya nilai yang diuji itu sama dengan nilai perintang sesiri. Jadi apa yang berlaku? Kita ambil contoh yang sama juga. Nilai 2 ini, nilai X ini dengan nilai R1 sama. Jadi apakah nilai R total? R total tetap samalah. Jadi R total lah Rx, R1, R2 selari dengan Rm. Oleh kerana Rx tu adalah
R1. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah pada 2R1 tambah dengan R2 diseladikan dengan nilai RM. Jadi kalau kita ambil konsep yang sama juga, nilai R1 jauh lebih besar daripada R2 dan RM. Jadi nilai R2 dan RM ni kita boleh abaikan lah. Jadi nilai yang di sini, yang warna merah ni, kita boleh abaikan. Jadi apakah arus dia? Arus dia adalah hasil terbitan daripada EB dibahagikan dengan 2R1, iaitu pada separuh daripada full scale. Kalau kita tengok full scale tadi, kita tengok nilai full scale tadi adalah pada nilai FSD, dia punya I total dia adalah pada nilai EB dibahagikan dengan R1. Ni pada keadaan terminal A dan B dipintaskan lah, short, ataupun pada Rx ni sama dengan kosong. Jadi sekiranya R1 sama nilai dengan Rx, dia akan memberikan deflection pada 50%. Jadi kalau Rx ni nilai dia sama dengan R1, dia akan memberikan kita punya deflection 50% daripada pesongan berskala penuh. Kita lihat pula apa terjadi sekiranya nilai yang kita nak ukur adalah 3 kali ganda daripada nilai rintangan sesiri, iaitu rintangan R1. Kita lihat pada kita punya data yang di sini, dan kalau kita jadikan nilai Rx ni sama dengan nilai 3R1, apa yang berlaku? Okey, jadi kita punya rintangan total masih sama, tidak ada perbezaan, iaitu hasil tambah daripada nilai Rx, R1, R2 selarikan dengan RM. Jadi nilai Rx adalah 3 kali ganda daripada nilai R1. Jadi 3R1 tambah R1 dapatlah 4R1, ditambah dengan R2 diselarikan dengan RM. Dan kita tahu juga bahawa nilai R1 biasanya lebih besar daripada hasil terbitan di antara nilai R2 yang diselarikan dengan RM. Jadi nilai R total kita sekarang adalah 4 kali ganda daripada nilai R1 pada full scale deflection. Jadi kita dapati bahawa I total adalah EB dibahagikan dengan RT. Jadi Rx ni dah kita dapat tadi, Rx tambah Rx adalah 3R1 tambah 1 dapat 4R1. R2 dan RM ni kita boleh keluarkan ataupun kita boleh abaikan kerana nilai ini jauh lebih kecil daripada nilai ini lah, dua yang di hadapan ni. Jadi kita akan dapat EB dibagikan dengan 4R1, dan ini juga sama dengan 1/4 daripada nilai full scale deflection. Kalau kita lihat kepada nilai Rx sama kosong, iaitu pada full scale deflection ni, kita dapati bahawa I total kita adalah EB bagi dengan RT, dan RT kita adalah R1. Dan kalau kita lihat di sini Rx sama dengan 3R1, kita dapati bahawa IT kita adalah EB bagikan dengan RT, di mana pada yang pertama ni EB per R1, yang bawah ni adalah EB per R4 R1. Yang ini adalah full scale deflection FSD. Jadi nilai bawah ni adalah sebagai 1/4 daripada
full scale deflection. Jadi secara kesimpulannya, sekiranya nilai RT itu bertambah 2 kali ganda, IT itu akan mengurang sebanyak 1/2. Kita pergi pada contoh 1/1 yang kita dah buat pada asal tadi. Okey. Jadi pada full scale deflection, FSD, jadi nilai RT kita adalah pada nilai R1. Okey. Jadi kita punya arus IT sama dengan EB dibagikan dengan R1 lah. Jadi kita akan dapat FSD 1 FSD, iaitu 100% full scale deflection. Pada keadaan kedua yang kita dah buat tadi, sekiranya RT adalah 2R1, di mana pada keadaan ini Rx sama nilai dengan R1. Kita dapati bahawa air total kita adalah pada EB per RT. Dan di sini RT kita adalah 2R1, kita akan dapat 1/2. Ni kita bagi EB per 2R1, kita akan dapat ini pada 1/2 FSD, di mana FSD kita adalah diwakilkan oleh nilai inilah, EB per R1. Yang inilah EB per R1. Jadi sekiranya nilai RT itu 4 kali ganda, apa yang berlaku, nilai IT ni akan berkurang sebanyak 4 kali ganda. Dan nilai kita punya full scale deflection juga akan kurang sebanyak 1/4. Okey. Yang ketiga, sekiranya RT ini adalah pada nilai 3R1, bukan 3R1, ia adalah 4R1. Sekiranya nilai RT adalah 4R1, di mana pada keadaan ini nilai yang kita ukur Rx adalah pada 3R1. Okey, IT sama dengan EB dibagi dengan RT, dan kita akan dapat EB per 4R1. Ini adalah pada 1/4 daripada kita punya full scale deflection. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada meter dengan pelarasan zero? Jadi yang pertama, setiap kali kita punya ohmmeter kita gunakan, terminal A dan B tu perlu kita pintaskan, dan R2 tu kita laraskan supaya kita akan dapat 0 ohm pada kita punya skala. Jadi prosedur ini kita perlu lakukan supaya walaupun nilai susutan voltan itu berlaku, jadi skala tu akan tetap pada bacaan yang sepatutnya. Jadi tujuan kita buat zero ohm adjustment ataupun pelarasan di tangan pada 0 ohm pada awalnya adalah untuk menghindarkan error, disebabkan oleh perbezaan voltan pada bateri. Maksudnya kalau bateri itu menyusut, jadi dia tak akan memberikan bacaan yang salah pada pengguna. Untuk contoh ke-8, kita akan buat contoh bagi ohmmeter dengan zero ohm adjustment. Jadi ohmmeter ni dibekalkan dengan 1.5 volt bateri dalaman di sini, 1.5. Rx nilai yang kita nak ukur, nilai di tangan siri R1 adalah pada 15K, nilai di tangan dalaman pada deflection meter 20 ohm, dan nilai untuk pelarasan R2 untuk 0 ohm sama juga dengan nilai 50 ohm.
di mana pada full scale deflection, iaitu ketika Rx ni adalah kosong, adalah pada 50 microampere. Jadi tentukan A, skala pada ohmmeter kita jika pada separuh daripada full scale deflection. Dan yang kedua, dapatkan nilai R2 ni. R2 ni boleh berubah sekiranya urutan bekalan ni menyusut kepada 1.3 volt. Dan yang ketiga, nilai Rx pada separuh full scale deflection, pada separuh daripada perhitungan penuh, ketika punca bekalan ni adalah pada 1.3. Okay, untuk soalan pertama, iaitu pada ketika separuh daripada full scale deflection, diberikan bahawa kita punya bekalan adalah pada 1.5 volt dan pada full scale deflection, arus yang lalu pada movement coil kita adalah pada 50 microamp. Jadi kalau separuh daripada arus yang lalu ketika 50% full scale deflection adalah pada nilai full scale deflection kita bahagikan dengan 2, ataupun secara mudahnya adalah kalau kita punya deflection sisa 0.5, kita kalilah 0.5 dengan kita punya arus pada full scale deflection. Jadi arus pada full scale deflection kita adalah pada 50 microamp. Jadi 0.5 daripada itu ataupun separuh daripada itu adalah 25 microamp. Dan kalau kita lihat arus pada ketika ini adalah pada 25 microamp. Dan kalau kita lihat di sini pada kedudukan BM, kedudukan BM ada dua tempat. Satu, BM di sini ada dua tempat. Satu arus lalu pada kita punya deflection meter. Satu lagi adalah ketika I2 ni lalu pada R2. Sebab ini kedudukan I2 R2 adalah selari dengan pada IM dan RM. Jadi rujukan ini kita panggil sebagai BM. Jadi kalau kita rujuk pada yang pertama, arus pada 0.5 deflection dikalikan dengan RM kita akan dapat nilai BM. Jadi arus itu adalah 25 microamp kali dengan 50, dapatlah 1.25 milivolt. Dan kedudukan ini juga adalah kedudukan pada di sinilah, di kedudukan pada di tangan kedua, dan arus lalu pada I2. Ini juga adalah nilai BM. Jadi BM juga boleh ditulis sebagai BM ada dua tempat Jadi BM boleh lalu pada IM sekali pada 0.5 FSD kali dengan RM, dan nilai dia sepatutnya sama dengan nilai R2 kali dengan R2. Jadi untuk dapatkan nilai R2 adalah BM dibagikan dengan R2. BM kita adalah pada 1.25 milivolt. R2 itu tangan yang kita boleh ubah adalah pada 50 ohm. Jadi kita akan dapat pada 25 microohm. Okey, jadi I total adalah arus ketika pesongan pada separuh 0.5 full scale deflection ditambahkan dengan I2, iaitu arus yang lalu di sini. I total adalah arus pada I2 dan juga arus yang lalu pada IM ketika 0.5 full scale deflection. Okay, total arus tu kita akan dapat pada 50 microampere. Jadi kalau kita lihat kita punya R total ada 4 nilai yang kita akan ambil kira, iaitu nilai pada Rx, R1, R2 dan juga RM.
di mana R2 dan RM ni akan terhubung secara selari. Jadi kalau nak ringkaskan, jadi menjadikan satu liter sesiri, jadi Rx tambah R1 tambah R2 selari dengan RM, kita akan dapat nilai R total, iaitu arus yang diberikan terhadap bintangan, arus yang diberikan ni terhadap kita punya arus total, iaitu EB terhadap IT. Oleh kerana nilai R1 ni biasanya lebih besar daripada hasil gabungan ataupun hasil operasi R2 diselarikan dengan RM, jadi kita akan abaikan nilai 2 ni. Kita akan abaikan nilai 2 ni lah, R2 dan RM, kerana nilai R1 ni dah cukup besar. Jadi apa yang kita ambil hanyalah EB per IT sama dengan Rx tambah R1, kerana nilai yang di sini, nilai yang di sini kita akan abaikan, kita tak buang, kita abaikan saja. Jadi EB adalah 1.5, I total tadi adalah pada 50 microamp. Jadi kita akan dapat nilai Rx tambah R1 lebih kurang pada 30 kilo ohm. So nilai Rx adalah 30 kilo ohm tolak dengan R1, 30 kilo ohm nilai R1, nilai tetap tadi adalah pada 15 kilo ohm. Jadi bacaan perintang yang kita baca di Rx ketika mana, perintah yang kita baca pada Rx ketika mana pesongan tu adalah pada 50% daripada skala penuh, bacaan tu adalah pada 15 kilo ohm. Okay, untuk contoh kedua, punca bekalan sudah menyusut kepada 1.3, asal tadi adalah pada 1.5. Okay, punca bekalan sekarang dah menyusut pada 1.3, dan keadaan ini pada ketika A dan B kita pintaskan, iaitu pada Rx sama dengan 0. Jadi R total kita akan ada 3 nilai yang kita panggil nilai yang bererti, iaitu R1, R2 dan juga RM. Jadi oleh kerana R1 dan R2, R1 lebih besar, jauh lebih besar daripada R2 yang diselarikan dengan RM, jadi nilai yang kita akan ambil hanyalah nilai R1. Okey, jadi yang R2 dan RM kita akan abaikan, yang ini kita akan abaikan. Nilai Rx akan dapat nilai, sebab sekarang adalah pada keadaan dipintaskan, nilai Rx ni adalah nilai kosong. Nilai Rx ni adalah nilai kosong, dan kita dapati bahawa arus total itu ketika dipintaskan pada bateri pada 1.3 volt adalah lebih kurang pada 86.67 microampere. Ini pada kita punya full scale deflection. Full scale deflection ketika mana, ketika voltan bekalan menyusut kepada 1.3 volt. Dan kalau kita tengok I2 adalah IT tolak I movement coil pada full scale deflection, kita akan dapati bahawa I2 itu adalah berada pada 36.67 microampere. Okay, jadi apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah pada asalnya adalah yang inilah. Pada kita punya movement coil telah ditetapkan tadi pada ini, pada asalnya adalah pada 50 mikro. Jadi nilai itu tidak berubah. Jadi nilai yang ini, nilai yang 86.67 adalah nilai I total pada full scale deflection. Jadi pada full scale deflection, I2 yang kita dah kira adalah pada 36.67 microampere.
Dan nilai VM voltan pada movement coil kita berada pada 2.5 millivolt, iaitu hasil darab daripada IM kalikan dengan RM. IM kita lah 50 mikro, RM kita 50. Dan R2 adalah nilai VM. Nilai VM yang kita dah ukur pada kita punya deflection meter di sini, okey, terhadap nilai I2. Jadi yang sebenarnya berubah sini adalah nilai I2, IM dan RM tetap sama pada nilai asal. Yang berubah adalah I2 kerana perubahan kepada punca voltan yang menyusut kepada 1.3 volt. Jadi nilai R2 sekarang kita sudah laraskan kepada 68.18 ohm. Dan nilai ini pada asalnya adalah pada 50 ohm pada ketika bateri itu berada pada 1.5 volt. Okey. Nilai R2 ni kena laraskan kepada 68.18 ketika nilai EB ini adalah pada 1.3 volt, supaya kita mendapat bacaan yang sebenar, supaya kita nak kurangkan ataupun nak hapuskan kita punya error pada kita punya bacaan disebabkan oleh nilai voltan yang telah menyusup. Untuk bahagian ketiga ini, kita nak tengok nilai RX pada separuh daripada full scale deflection ketika nilai EB itu, nilai bateri ataupun bekalan dalaman untuk multimeter berada pada 1.3 volt. Jadi untuk 0.5% 0.5 full scale deflection ataupun 50% daripada full scale deflection, arus yang lalu pada meter sepatutnya adalah pada separuh daripada nilai ketika ia berskala penuh. Jadi arus untuk yang berada pada movement meter ketika 50% full scale deflection adalah pada 0.5 ataupun 50% didarabkan dengan nilai arus pada full scale deflection kita, iaitu pada 50 microamp. Jadi kita akan dapat 50 microamp per 2 lah, ataupun 0.5 kali dengan 50 microamp. Kita akan dapat lebih kurang pada 25 microampere. Jadi arus yang lalu pada deflection meter kita adalah ketika ini adalah pada 25 microamp. Ketika skala itu membaca pada 50% daripada skala penuh. Dan kalau kita tengok VM ni adalah IM RM. Dan juga VM ini boleh juga diwakilkan oleh satu lagi bahagian, iaitu bahagian yang pada I2 dan R2. Kenapa dia sama? Kerana ia tersambung secara selari. VM juga boleh diwakili oleh I2 kali dengan R2. Jadi nilai VM adalah arus pada pesungan 50% didarabkan dengan nilai RM. Nilai RM ni nilai yang tetap tadi lah, yang tidak berubah, nilai asal tadi. Jadi arus itu adalah 25 microampere kali dengan 50 dapatlah 1.25 milivolt. Dan nilai I2 kita dapat dari persamaan ini lah. Nilai I2 adalah VM bagikan dengan R2. VM kita dah tahu dah kira tadi adalah pada 1.25, R2 adalah pada 68.18. Dari mana pula datangnya 68.18 ni? 68.18 ni kita dah kira tadi pada bahagian B, pada bahagian B, di mana kita kira kita punya full scale deflection ketika nilai EB itu adalah pada 1.3. Dan kita dapati bahawa nilai R2 yang perlu dilaraskan semula, R2 yang kita boleh adjust balik tadi, kita adjust semula, kita akan dapati dia kena laraskan pada 68.18, nilai yang kita dah kira sebelum ini. Jadi untuk I total adalah arus
yang lalu pada deflection meter kita. Itu telah arus yang lalu pada kita punya deflection meter, iaitu pada 50% daripada full scale deflection, dan juga arus pada I2. Jadi adalah nilai jumlah antara I2 dan juga IM. Jadi kita akan dapat I total kita adalah pada 43.33 micro ampere, di mana I pada kita punya mohon coil adalah pada 25 micro am, I2 adalah pada 18.33 micro ampere. Dan kalau kita dapati kita punya RT ni adalah nilai RX, R1, R2 dan juga RM. Tetapi nilai R2 dan RM kita boleh abaikan pasal dia terlalu kecil berbandingkan dengan nilai R1. Jadi nilai R1 jauh lebih besar daripada nilai gabungan R2 yang disenaraikan dengan nilai RM. Jadi ini kita boleh abaikan lah. Jadi nilai RT adalah dianggap hanya pada ketika nilai RX ditambahkan dengan nilai R1, dan itu adalah nilai bateri yang kita bekalkan tadi pada 1.3 terhadap nilai arus total. Jadi bateri kita adalah pada 1.3, arus total kita adalah pada 43.33 microampere. Jadi nilai R total kita dapat pada 30 kilo ohm. Yang kita dah bandingkan tadi, nilai R1 15, nilai R2 diselaraskan dengan RM kita dapat 28. Jadi nilai 28 ni kita boleh abaikan, sebab nilai 28 ni memberikan nilai nilai rendah kepada nilai 15K. Jadi kalau kita totalkan pun kita dapat 15,028. Jadi nilai 28 ni tidak signifikan, tidak bererti sangat kepada nilai keseluruhan. Jadi kita dapati bahawa nilai RX pada 0.5 full scale deflection tambah R1 kita akan dapat lebih kurang pada 30 lah. Dan daripada situ kita boleh anggarkan bahawa nilai RX pada pesongan 50% ketika bekalan EB2 pada 1.3 adalah pada 15 kilo ohm.